Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Hungary pada 18 November 2025 atas undangan Tuan Yang Terutama Dr. Tamas Salyok, Presiden Hungary. Semasa di Budapest nanti, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka akan mengadakan majlis-majlis perjumpaan secara berasingan bersama Tuan Yang Terutama Dr. Tamas Salyok, Presiden Hungary dan Tuan Yang Terutama Viktor Orban, Perdana Menteri Hungary, bagi mengeratkan hubungan dua hala dan seterusnya mempertingkatkan lagi kerjasama dalam bidang yang saling memberi manfaat kepada kedua-dua buah negara. Keberangkatan negara ini merupakan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia buat pertama kalinya ke Hungary. Sejak tertubuhnya hubungan diplomatik pada 21 Januari 1992, kedua-dua buah negara telah menikmati hubungan persahabatan dan kerjasama dua hala yang erat termasuk melalui hubungan dialog ASEAN Kesatuan Eropah. Keberangkatan ini akan memberikan peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk membincangkan mengenai hubungan dua hala serta isu-isu antarabangsa yang berkepentingan bersama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersabda, negara Brunei Darussalam berjaya mengurangkan jumlah kematian lalu lintas sebanyak 50% di sepanjang dekad yang lalu. Akan tetapi sejak tahun kebelakangan ini, sabda Yang Teramat Mulia, terdapat trend peningkatan jumlah kemalangan dan juga kematian yang sangat membimbangkan dan semestinya menjadi pendorong untuk bertindak lebih gigih dan proaktif dalam menangani keadaan tersebut. Yang Teramat Mulia selaku penaung diraja Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR bersabda semasa majlis hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas Jalan Raya Sedunia tahun 2025. Majlis berlangsung di Dewan Utama Berkshire, Tarindak Dipolo, Jerudong. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi MKKJR. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh usaha MKKJR yang menyasarkan setiap jalan raya utama di negara ini mencapai tahap 3 bintang minimum atau lebih. Penguatkuasaan peraturan dan meningkatkan kualiti jalan raya dan ciri keselamatan kenderaan. Yang Teramat Mulia bersabda MKKJR adalah satu wadah penting untuk menyelaraskan tindakan bersepadu, bersistematik dan berimpak tinggi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan ke arah keselamatan jalan raya yang bersifat menyeluruh. Berimpak tinggi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini, saya amat sukacita dan menghargai usaha MKKJR dalam menghasilkan dan melancarkan sebuah buku Road Safety Action 2030 pada hari ini. Pelancaran buku ini juga merupakan salah satu usaha bagi menyahut inisiatif The Second Decade of Action for Road Safety 2021 to 2030 yang telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dengan sasaran untuk mencegah sekurang-kurangnya 50% kematian dan kecederaan akibat kemalangan lalu lintas menjelang tahun 2030. Sasaran ini telah juga diguna pakai oleh negara-negara ahli ASEAN. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, salam dan salam kata junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sukacita melancarkan buku Road Safety Action 2030.
Hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas sedunia memberi peluang kepada rakyat dan penduduk merenung kembali tentang tanggungjawab kolektif untuk menjadikan jalan raya di negara ini lebih selamat. Pada sebelah petang diadakan sesi forum bagi hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia tahun 2025. Sesi forum pertama menekankan kepentingan menghargai setiap nyawa serta mengamalkan sikap zero tolerance terhadap kematian akibat kemalangan jalan raya dan berkongsi maklumat serta pandangan mengenai Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya 2030 yang baharu. Manakala forum kedua menggalakkan penggunaan pendekatan pintar dan pencegahan dalam pengurusan kenderaan berat seperti penggunaan sistem pemantauan dalam kenderaan serta berkongsi pandangan mengenal teknologi keselamatan kenderaan. Sifat dan perilaku yang tidak lagi manusiawi di tempat kerja iaitu percambahan perangai buruk, hasad dengki, menghasut serta fitnah mustahak diatasi dengan kaunseling secara profesional yang menggabungkan unsur-unsur saintifik, praktikal keilmuan dan kerohanian. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama berucap demikian pada persidangan kaunseling kebangsaan NISH Anjuran Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perkap. Majlis berlangsung di Institut Perkhidmatan Awam. Memanusiakan tempat kerja itu antaranya untuk mewujudkan suatu suasana yang sejahtera. Suasana kesejahteraan dia bagi anggota-anggota dalam satu institusi perkhidmatan. Menemukan suasana yang sejahtera, yang nyaman. Persidangan mengumpulkan ilmuwan dari pelbagai bidang berfokus pada integrasi amalan kaunseling ke dalam persekitaran tempat kerja yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan emosi, mengukuhkan hubungan profesional dan melonjakkan prestasi organisasi. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata kepada pembentang ucap tama, plenari dan fasilitator bengkel. Rakan-rakan industri yang terlibat. Persidangan Kaunseling Kebangsaan NISH menutup tirainya dengan perkongsian resolusi persidangan yang antara lain menggesa agar pendekatan kaunseling di tempat kerja diutamakan dan mengangkat perspektif rohani dan nilai Islam sebagai pandu arah kerja. Resolusi menekankan perlunya organisasi mengintegrasikan prinsip kaunseling empati, mendengar secara aktif keselamatan psikologi dan komunikasi berkesan sebagai budaya kerja, bukan sekadar intervensi krisis. Persidangan berlangsung selama 3 hari. Yang profesional, yang 10 peserta iaitu 5 qari dan 5 qari'ah berjaya mara ke peringkat akhir Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Majlis pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan diadakan di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian hadiah dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Musabaqah disertai oleh 68 orang terdiri 54 qari dan 14 qari'ah bertujuan memberi pendedahan dan dorongan dalam mempertingkatkan mutu bacaan Al-Quran. Di negara Brunei Darussalam, prevalen penyakit diabetes menunjukkan peningkatan. Manakala komplikasi yang berkaitan dengan diabetes seperti penyakit buah pinggang dan strok juga meningkat. Menteri Kesihatan mengongsikannya dalam perutusan sempena sambutan Hari Diabetes Sedunia 2025. Peningkatan itu menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar merupakan satu ancaman terhadap kesihatan awam yang tidak boleh dipandang ringan.
Tegas Yang Berhormat, diabetes dan tempat kerja, satu aspek yang kurang mendapat perhatian dalam perbincangan mengenai diabetes, impaknya terhadap kesihatan mental dan kesejahteraan emosi, terutama sekali di tempat kerja. Kajian menunjukkan penghidap diabetes mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kemurungan dan keresahan, beban rawatan yang melampaui kemampuan, stigma dan diskriminasi. Sejajar dengan pendekatan Whole of Nation, Kementerian Kesihatan menyeru semua majikan sama ada di sektor awam maupun swasta untuk menjadi rakan aktif dalam usaha mengurangkan beban diabetes. Kementerian Kesihatan kekal komited untuk memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan daripada aspek pencegahan, saringan, pengurusan dan rawatan diabetes serta akan terus bekerjasama erat dengan pihak berkepentingan yang lain termasuk kementerian-kementerian lain, pemimpin masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha untuk menerapkan kesihatan dalam semua dasar. Hari Diabetes Sedunia disambut pada setiap 14 November dengan tujuan meningkatkan kesedaran tentang diabetes sebagai isu kesihatan awam global yang kritikal. Tema tahun ini, diabetes dan kesejahteraan dengan tumpuan khusus kepada diabetes dan tempat kerja. Brunei Fertilizers Industry BFI Sendirian Berhad telah berkembang menjadi salah sebuah syarikat terkemuka di Asia Tenggara sejak penubuhannya pada tahun 2013 dan terus memainkan peranan penting dalam menyokong keselamatan makanan global, memajukan kemampanan dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi selaras dengan wawasan Brunei 2035. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan demikian semasa majlis pelancaran Taman Keselamatan BFI di Pusat Spark Sungai Liang, daerah Belait. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menambah pelancaran Taman Keselamatan tersebut dibuat pada masa yang sesuai ketika BFI baru-baru ini merekodkan pencapaian lebih 4 juta jam kerja bebas insiden dan lulus audit pensijilan perlindungan dan kelestarian IFA. Taman Keselamatan tersebut merupakan pusat latihan keselamatan dalaman yang pertama di Asia Tenggara bertujuan memperkukuh budaya keselamatan syarikat, meningkatkan piawaian kecekapan dan memperkukuh komitmen terhadap kecemerlangan operasi. Persatuan Aftercare Support System AFSA mengadakan majlis doa kesyukuran sempena pertubuhannya ke 5 tahun. Majlis berlangsung di Pejabat Persatuan berkenaan Jalan Kebangsaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara diisikan dengan tinjauan ke beberapa program dan latihan yang terdapat di AFSA. Bangunan AFSA dirasmikan pada 28 Oktober 2024. ...194 graduan yang mengikuti program ISQ dan Level 2 Apprenticeship di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menerima sijil pada Majlis Convocation IBTE kali ke-33. Majlis berlangsung di Dewan Mesyuarah Pusat Persidangan Antarabangsa Prakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Dayang Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Pada Majlis Convocation IBTE kali kedua ini turut diadakan anugerah kecemerlangan akademik. Nur Wajiha Emma binti Awang Aziz. Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA Universiti Brunei Darussalam UBD melancarkan buku panduan lapangan IBA Flora dan Mamalia Ulu Temburung. Majlis diadakan di Perpustakaan UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Pelancaran yang diadakan sempena sambutan UBD ke-40 menekankan komitmen berterusan universiti dalam mempromosikan penyelidikan, pendidikan dan pemeliharaan biodiversiti.
Membentras buli merupakan keutamaan kebangsaan selaras dengan visi utama negara yang mendukung matlamat wawasan Brunei 2035 dalam melahirkan penduduk yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi yang menekankan keselamatan dan kebajikan pelajar adalah penting bagi kecemerlangan akademik. Perkara itu antara yang digariskan semasa sesi ketiga Bengkel Rangka Kerja Dasar Kementerian Pendidikan mengenai pendekatan pendidikan secara menyeluruh bagi mencegah dan menangani isu buli. Bengkel berlangsung di Kementerian Pendidikan. Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, juga mengungsikan langkah tersebut mengukuhkan lagi tumpuan SPN 21 mengenai pendidikan menyeluruh dan pembangunan akhlak. Ia juga menegakkan prinsip-prinsip maqasid syariah dengan mengutamakan pemeliharaan nyawa, akal dan keturunan. Bengkel disertai oleh pihak-pihak berkepentingan terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Keputusan penilaian sekolah rendah PSR tahun 2025 telah dikeluarkan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan 5,971 calon telah menduduki peperiksaan pada tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 4,891 calon berjaya mendapat grade A hingga D dalam kelima-lima mata pelajaran, manakala calon yang mendapat grade A hingga C dalam kelima-lima mata pelajaran adalah seramai 3,860 calon. 404 calon sekolah mendapat grade A dalam kelima-lima mata pelajaran, manakala pencapaian calon yang mendapat 4 grade A dan 1 grade B adalah seramai 444 calon. Slip keputusan PSR boleh didapati di sekolah masing-masing. Bagi calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan di kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan mulai hari Sabtu 15 November 2025 pada waktu pejabat. Sukan. Para atlet pelajar pencak silat negara pada kejohanan sukan sekolah-sekolah ASEAN tahun ini sudah membuat persiapan dan latihan sejak lebih setahun lalu. Pencak silat merupakan salah satu 8 acara sukan yang akan dipertandingkan pada kejohanan tersebut. Sukan pencak silat akan disertai oleh 19 atlet negara bagi kategori tanding lelaki dan perempuan, manakala bagi kategori seni terdiri daripada tunggal lelaki, tunggal perempuan, regu lelaki dan regu perempuan. Sukan pencak silat akan diadakan di Pusat Belia bermula 22 hingga 26 November ini. Komitmen latihan yang tinggi, prestasi yang baik dan menghormati di antara sesama lawan lah, untuk memupuk semangat seorang ini. Orang mesti membagi support lah each other. Persiapan SG masih lagi berjalan dengan lancar, mana pada masa ini kita hanya tinggal mengekalkan momentum pesilat-pesilat agar target untuk peak perlawanan atlet-atlet sudah ready. Kita perlu sentiasa memberikan motivasi-motivasi agar pesilat-pesilat ini sentiasa tetap semangat. Saya akan tampil dengan yang terbaik setelah melewati latihan selama setahun lebih dan dapat membanggakan jurulatih saya, kawan-kawan, keluarga dan negara Brunei Darussalam. I want to gain experience, learn from regional competitors and bring home lessons that raise the standard of our program for future athletes.